Sebuah blok pensapuri mewah 12 tingkat Highland Towers di Taman Hillview, Ulu Klang, Selangor roboh tengah hari tadi. Laporan awal yang diterima sehingga pukul 7.30 malam ini menyebut sekurang-kurangnya 40 orang dikhawatirkan terperangkap dalam runtuhan itu. Sehingga ini pasukan mencari dan penyelamat mengeluarkan 3 mangsa yang cedera parah daripada runtuhan berkenaan. Menurut Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar, pihaknya diberitahu terdapat 44 penghuni berada dalam bangunan semasa kejadian pada pukul 1.35 tengah hari. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Jadi kepada semua, terima kasih di atas segala sokongan dan dorongan awak-awak kepada Uheh sepanjang hamba buat siri jelajah eksplorasi ke seluruh semenanjung Malaysia ni. Berapa punya panjang dah. Tapi untuk siri jelajah kali ni hamba berada di negeri Kuala Lumpur, di mana salah satu lokasi yang hamba singgah adalah di Highland Tower. Jadi untuk sedia maklum, kita tahu Highland Tower ni runtuh ataupun roboh pada tahun 11 Disember tahun 1993. Di mana kejadian ini adalah kejadian yang terburuk yang berlaku dekat Malaysia selepas Malaysia ni mencapai kemerdekaan. Jadi awak-awak mesti macam pelik tu, sebab dekat Highland Tower dia ada 3 bangunan, tetapi blok yang pertama sahaja yang runtuh, dan sampai sekarang tahun 2023 2 bangunan yang masih ada tu teguh berdiri. Macam lirik lagu pula dok. Tapi pada malam ni hamba akan bongkarkan kepada semua tentang apakah sebenarnya yang berlaku dekat Highland Tower. Ini adalah pendapat peribadi. Saya dah ambil fakta ni dalam perpustakaan ataupun di dalam kedai Aceh. Ini berdasarkan pendapat daripada hamba saja. Kalau nak terima, kalau tak mau terima, sudah letak tepi. Okey, dan kemudian
Amba nak kongsikan beberapa kisah serang yang melibatkan Highland Tower yang pernah berlaku suatu ketika dulu. Okey, di dalam komen video eksplorasi di Highland Tower ni ada di kalangan yang mungkin penonton baru dia masuk tengok tak. Dia kata buat apa cari hantu dekat kawasan ni dan sebagainya. Okey, untuk penjelasan amba pergi ke Highland Tower bukan cari hantu, bukan cari toyo dan bukan cari nombor ekor. Amba pergi ke Highland Tower sekadar amba nak melengkapkan siri jelajah eksplorasi amba. So kurang-kurangnya di dalam perjalanan amba dalam dunia eksplorasi ni, amba pernah pergi dekat Highland Tower dan amba pergi sekadar untuk membuat rakaman suasana malam dekat bangunan tu. Dan syukur alhamdulillah ramai yang tengok video ni ada kaitan dengan Highland Tower. Contoh waktu komen dia kata keluarga dia pernah duduk dekat blok ni, ada kawan dia daripada Australia pun pernah duduk dekat kawasan ni. Kita sekadar mengimbau kenangan, kita tunjuk perkembangan terbaru keadaan di Highland Tower ni. Itu je tujuan kita. Kalau ada benda-benda gitu, amba dok kata itu roh daripada orang yang mati. Sebab orang yang mati dia dah terpisah dengan jasad, maknanya dia dah berada di alam lain. Yang ada itu adalah jin ataupun makhluk halus yang duduk dekat kawasan tu. Ini tak dok kena mengena dengan orang yang mati. Walaupun kita tahu 48 orang terkorban dan masih ada lagi mayat-mayat yang tertimbus yang dok jumpa cari tu. Ada lagi dekat kawasan tu. Tetapi yang gangguan berlaku tak dok kaitan dengan si mati. Harap awak-awak kita faham deh. Pada malam ni amba akan ceritakan dulu ada satu kisah serang yang berlaku yang ada kaitan dengan Highland Tower ni. Okey, pada suatu ketika dulu selepas beberapa tahun, mungkin dalam 2 tahun Highland Tower ni runtuh. Kejadian ni berlaku kepada seorang pokcik yang bekerja sebagai driver taksi. Jadi pada satu malam ni dalam pukul 12.30 lebih, dia pun pokcik ni nak balik lah ke rumah sebab bagi dia dah cukup untuk cari rezeki pada hari tu. Jadi dia pun balik. Jadi dia nampak ada seorang perempuan ni tahan taksi dia. Jadi dia pun berhentilah dulu dengan sifat belas kasihan tak. Dia pun berhenti. Dia tanyalah perempuan ni, dia kata nak pergi mana? Dia kata nak pergi balik dekat kawasan depan tu. Jadi pokcik boleh tak atau amba dekat kawasan Highland Tower. Jadi disebabkan pokcik ni dia kata sehaluang untuk dia balik ke rumah. Sebab masa tu pokcik ni dia dok lah fikir dia tahu Highland Tower ni runtuh, tapi macam mungkin rumah dia ni berdekatan dengan kawasan Highland Tower. Jadi dia pun gilah gigi sampai dekat tempat lokasi, memang berhampiran dengan Highland Tower. Lepas tu bila dia pusing ke belakang, dia tengok orang puang ni penuh dengan darah baju-baju dia, dan dia tengok si perempuan ni buka pintu kereta dia dan merangkak menuju ke Highland Tower. Okey, jadi pada malam ni amba akan kongsikan sedikit pengalaman ketika berada di Highland Tower. Okey, yang sebenarnya dekat Highland Tower ni, perkara yang amba paling takut sekali nak pergi dekat kawasan ni adalah jelmaan harimau kumbang. Ni bukan hantu, ni bukan jin, ni haiwan betul. Sebab ada banyak geng-geng paranormal, geng-geng explore, dia kata dekat kawasan ni ada pernah nampak harimau kumbang. Jadi itu adalah perkara yang amba paling takut sekali berbanding dengan hantu ke apa benda tak. Sebab hantu tu kita boleh buat kira lagi. Kalau dengan harimau kumbang ni memang tak nampak jalan, nak kata relax lu, habis kekok dia kokak kita punya tekak ni tak. Jadi setibanya amba dekat Highland Tower ni, ada juga perasaan sebab tu sebab mengenangkan kejadian yang pernah berlaku. Dan amba juga pernah diceritakan
blok yang pertama ni, okey, kalau awak nak tahu, blok yang pertama ni dibina pada tahun 1977. Maknanya tiga blok tu bukan siap dalam masa yang sama. Blok yang pertama pada tahun 1977, yang kedua 1979 dan yang ketiga 1981. Jadi blok yang kedua, blok yang ketiga masih lagi ada. Awak tengok tu, tu adalah blok yang kedua dan blok yang ketiga. Jadi ada satu cerita ni, blok yang pertama masa kejadian tu runtuh, di tingkat 12 ada seorang makcik. Maknanya yang jenazah yang dijumpai lah dok. Ada seorang makcik duduk di tingkat 12. Masa ditemui ni, makcik ni dia tengah peluk Yasin. Satu lagi nenek dia tengok, nenek pakai tudung, dia bukan surah Yasin, dia peluk. Jadi cuba bayangkan, tingkat 12 dia jatuh. Hamba dok pasti apa perasaan dan detik-detik kejadian yang dialami oleh seorang makcik ni. Jadi masa hamba siapa, hamba duk terkenang-kenang, ya Allah, agak sedih, tetapi dalam masa yang sama hamba bersyukur hamba boleh tengok bangunan Highland Tower ni betul-betul depan mata hamba. Sebab sebelum ni hamba hanya nampak melalui, yalah, kita duduk kereta mari KL, Highland Tower macam orang darat tak. Tapi kali ni hamba dapat peluang untuk tengok Highland Tower ni depan-depan. Jadi bila kita dah sapa, pada masa tu ada Dark Tourism Malaysia dan juga Horizon. Horizon dia ada 2 orang, Boy dengan Hunter. Dan molek pula ada 2 bangunan. Jadi kalau hamba fikir kalau kita nak explore sekaligus, dia akan spoil lah. Dia akan spoil, bukan dia spoil kan, tapi akan ada suasana ataupun rakaman yang sama. Jadi hamba kata Kenapa dan juga Hunter dan Boy, hamba kata biar hamba dengan Noval masuk ke bangunan yang kedua ni. Masuk bangunan yang kedua dan Hunter dengan Boy masuk bangunan yang ketiga. Bermakna hamba dengan Noval masuk ke blok yang kedua yang siap dibina pada tahun 1979 dan hanya bersebelahan saja dengan blok pertama yang utuh ni. Jadi masing-masing dah setuju. Jadi Horizon pun masuk, hamba pun dengan Noval masuk ke blok yang kedua ni. Jadi pada masa tu hamba khabar kenapa hamba tak boleh buat lagi rakaman pada waktu siang sebab akan mengambil masa yang sangat lama. Sebab masa tu kita dah petang dah. Kita masuk tu dalam pukul 6 petang. Jadi apa-apa pun kita terus naik ke tingkat 12. Jadi hamba fikir nak naik dulu tingkat 12. Video explore kita fokus pada waktu malam saja. Sebab kita kesuntukan masa. Jadi kesuntukan masa. Kalau pukul 6 kita nak riki tempat tu, stack up demi stack up, memang tak dang lah. Jadi hamba dengan Nopal pun naik lah sampai ke tingkat 12 ni. Bila hamba sampai dekat tingkat 12 ni, walaupun hamba ada nampak satu pemandangan yang memang cukup comel lah orang kata, sambil-sambil healing, tapi kepala bandar masa tu naik tingkat 12, air pula tinggal. Air ada dengan Boy. Sebab hamba tumpang letak dalam big Boy tu, maknanya dia ingat nak ambil. Jadi pisang lah hamba berjajang duduk atas tu tanpa air. Tapi dalam masa yang sama, bila hamba berkesempatan duduk dekat tingkat 12, bila hamba tengok ke bahagian bawah, masa ni lah hamba terfikir macam manalah perasaan makcik tu pada waktu tengah hari dalam pukul 2 bangunan tu runtuh. Mungkin makcik ni baru sudah semayang dan kebetulan pula baca Yasin. Jadi macam manalah keadaan masa tu. Memang agak takut sebab KL masa tu baru reda hujang. Baru reda hujang. Memang serius. Duduk tingkat 12 tu macam-macam pemikiran ada. Macam-macam yang hamba fikir. Sebab bangunan blok yang jatuh tu sebelah kita je. Jadi bangunan ni pula bila-bila masa sahaja boleh jatuh, boleh runtuh. Tapi hamba redha gitulah, tawakal gitulah. Tawakal maknanya minta-minta bukan
masa kita ada lah, siapa-siapa pun jadi duduk atas tu sambil terbayang tengok bawah, ya Allah, memang tak usah katalah dia punya takut, dia punya kaki goyang tu tak usah katalah. Jadi bila dah hamba duduk dekat dalam beberapa jam sampai dalam pukul 9 lebih, mungkin dalam pukul 9 lebih kita pun mulakan aktiviti eksplorasi. Okey, secara overall hamba dapat menikmati suasana malam di kawasan Highland Tower sebab hamba masuk ke setiap tingkat yang ada, daripada tingkat 12, tingkat 11, 10 sampailah ke bahagian bawah ni. Di mana pada malam tu hamba agak teruja sebab hamba boleh tengok barang-barang lama yang masih ada di dalam salah satu tingkat dekat Highland Tower ni. Sebagai salah satu contoh, kita dapat tengok kalender pada tahun 1992. Lepas tu hamba ada jumpa botol tank susu FNN. Cuma dalam botol tu hamba dah ingat nak buka, nak tengok isi dia dok. Lepas tu ada tengok air botol air Coca-Cola, kicap dan sebagainya. Walaupun benda tu simple, tapi bagi hamba barang tu mempunyai nilai sentimental. Maknanya barang-barang ni daripada tahun 1992. Maknanya sebelum runtuhnya Highland Tower pada tahun 1993 dok terusik lagi. Jadi disebabkan ada nilai-nilai sentimental ni, hamba buatlah video tu macam ke dokumentari sikit. Sebab mungkin ada kenalan-kenalan ataupun orang-orang lama dulu dia nak tengok balik keadaan di Highland Tower. Jadi hamba tunjuklah sedikit sebanyak, dan kalau tengok dekat komen-komen hamba memang banyak kenangan-kenangan dengan keluarga A, dengan keluarga B dan sebagainya lah. Hamba suka tengok tu sebab ia bukan suka, maksud hamba ni, hamba gembira lah bila ada orang komen dia teringat kembali kenangan-kenangan dengan kawan-kawan dia. Jadi rupanya selepas video tu ditayangkan, ramai yang komen sebenarnya yang terkenangkan semula kejadian runtuhnya bangunan Highland Tower. Ada juga yang kehilangan kawan dan ada juga yang kawan yang masih terselamat. Ada dekat ruangan komen tu, bila kita baca, maknanya ada di antara dia tu dok tahu lagi keadaan sebenar di Highland Tower pada tahun 2023 ni. Okey, dalam video Highland Tower ni ada salah satu kejadian yang berlaku. Okey, kejadian yang berlaku ni tolong jangan kaitkan dengan orang yang dah mati. Ini tak ada kaitan dengan orang yang meninggal di Highland Tower sebab itu adalah gangguan dari segi jin ataupun makhluk halus yang ada di persekitaran Highland Tower ni. Jadi kita tahu masih ada lagi mayat-mayat yang tertimbun, yang dok boleh nak cari dah, sebab di luar kemampuan seorang manusia dah dia nak akap bangunan yang tinggi-tinggi dan akhirnya terbiak di kawasan tersebut. Okey, gangguan yang hamba terima pada malam tu dia lebih kepada bunyi tangisan yang mendayu. Ada orang dengar dan ada juga yang orang tak boleh nak dengar sebab bunyi dia ni halus dan bertindang dengan suara hamba yang sedang bercakap. Okey, janganlah kita kata bila dengar bunyi tangisan yang mendayu ni lepas tu mengaitkan dengan roh si mati. Bagi hamba ini tak ada kena-mengena, maknanya itu adalah gangguan yang melibatkan emosi di Highland Tower. Jangan sesekali kata yang menangis itu adalah roh yang mati. Hamba kalau boleh jangan fikir gitulah, sebab kita orang Islam kita fikir bila roh keluar daripada jasad maknanya dah tak ada kaitan dengan dunia nyata ni.
yang ada adalah jin sahaja. Berbeza dengan footage yang hamba boleh dekat bahagian tangga ni. Sebab dekat bahagian tangga, di dalam video eksplorasi hamba kata bunyi merengek. Dia bukan bunyi merengek sebenarnya, dia bunyi macam orang suka, tapi orang suka tu jenis nganjing. Sebelah jalan raya tu faham tak? Jenis nganjing. Orang kata ketawa sinih tau. Tapi tadi kita dengar macam suara tangisan mendayu. Lepas tu tiba-tiba hot ni kita dengar pula ketawa yang seolah-olah macam menganjing dekat kita tau. Bagi hamba, bila hamba dengar bunyi suka tu memang agak menyerangkan, tetapi mujulah maknanya ketika hamba buat rakaman tu kita dok dengar sebarang bunyi tu. Kalau dengar, mungkin hamba akan tinggalkan Nopal seorang-seorang dekat genting, dekat Highland Tower ni. Maknanya hamba akan lari. Tapi tak tahulah, mungkin si Nopal tu lari lebih laju daripada hamba, wallahualam lah. Tapi memang dekat Highland Tower, sejujurnya hamba dok merasakan keseraman. Maknanya hamba macam hamba pergi, hamba bukan fikir pasal hantu, hamba jah buat video rakaman malam nak tengok keadaan dengan Highland Tower. Cuma yang menyelubungi diri hamba pada malam tu adalah kesedihan keluarga yang terlibat dalam runtuhan ni. Hamba semua terfikirkan tentang perasaan keluarga yang terlibat ni. Dah ada juga yang kita dengar cerita mayat seorang perempuan dijumpai dan perempuan tu mengandung. Selepas kejadian tu berlaku, maknanya anak dia dalam perut pun dah terkeluar, diambil oleh. Jadi hamba tak boleh nak bayangkan situasi ahli keluarga yang mengalami kecelakaan yang berlaku dekat The Highland Tower ni. Tetapi apakah sebenarnya yang berlaku di Highland Tower? Kita tahu ramai dah orang buat pengkajian mengenai dengan runtuhnya Highland Tower ni sebab binaan dekat cerung bukit lah. Lokasi tu dah bertahun siap, tapi sebab apa tak ada isu. Bangunan tu dibina dekat cerung bukit. Lepas tu ada orang kata air yang mengalir di bawah Highland Tower yang menyebabkan runtuhnya Highland Tower ni. Takkanlah benda gitu terlepas pandang daripada pihak-pihak berwajib. Highland Tower pada masa tu, pada tahun 1977, dianggap salah satu bangunan yang cukup mewah, kelas VIP. Orang yang duduk dekat Highland Tower pada masa tu bukan orang sebarangan. Maknanya kondominium memang paling mewah gila yang duduk dekat kawasan ni. Tapi macam mana orang pihak-pihak berwajib, dia dok kaji benda ni. Dia dok kaji tentang paik lah, binaan dekat cerung bukit lah. Tapi sebab apa bila adanya isu gini, runtuhnya Highland Tower, baru nak bangkitkan isu tu. Okey, sebab apa dua bangunan yang ada sekarang ni pada tahun 2023, blok yang kedua dan blok yang ketiga masih lagi ada, tapi sebab apa bangunan ni dah utuh? Kalau kita tengok balik daripada tahun 1993, sekarang 2023, dua bangunan tu masih lagi berdiri, masih orang kata molek lagi. Tapi sebab apa dekat bangunan blok satu ni yang jatuh? Okey, ini adalah pendapat peribadi hamba. Mungkin benda ni akan jadi kecaman daripada orang. Mungkin ramai yang dok setuju. Tetapi hamba tahu ada sebahagian orang yang tahu perkara ni. Jadi sebelum hamba nak cerita, awak-awak yang tengok video ni, cubalah berfikiran terbuka, fikir dan nilai dengan apa yang hamba nak kata ni.
Dan pandangan hamba ni, hamba dak merujuk kepada mana-mana keluarga, mana-mana yang menetap dekat Highland Tower ni. Bagi hamba, runtuhnya Highland Tower atas sebab maksiat yang ada di persekitaran Highland Tower. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kita tahu Highland Tower ni dulu dihuni oleh orang-orang VVIP, orang-orang yang ada nama. Dan hamba pasti di kalangan kita tahu di mana Highland Tower ni menempatkan perempuan-perempuan simpanan, orang atasan, orang VVIP dan sebagainya. Sebab Highland Tower tempat yang mewah. Orang dok boleh nak rush. Orang seperti Highland Tower ni dijaga. Maknanya walaupun berlaku kemaksiatan sekali pun, orang takkan boleh pergi igap, dok boleh nak pergi takap. Jadi disebabkan pada tahun tersebut Highland Tower ni disanjung berlaku penuh kemaksiatan, yang tak perlulah hamba cerita secara detail. Dan akhirnya Allah turunkan satu kejadian untuk memberikan peringatan kepada kita semua yang hidup pada zaman sekarang ni. Walaupun ada orang-orang yang dok berdosa, orang yang dok pernah buat pun benda-benda gitu, orang yang berkeluarga tetapi menerima nasib yang sama. Sebab angkara orang-orang yang jahil tadi itulah, kita pun jahil juga, tapi maknanya tak akan buat benda-benda maksiat gitu. Menempatkan perempuan-perempuan simpanan di dalam Highland Tower ni disebabkan perbuatan kotor dan keji tu. Orang-orang yang dok bernasib baik ni menerima padah yang sama. Itu adalah satu teguran untuk kita pada zaman sekarang. Kita jadikan iktibar dan pengajaran. Walaupun orang lain yang buat dosa, tetapi kalau Allah turunkan bala, dengan kita sekali akan kena. Jadi hamba kata di dalam kejadian Highland Tower ni ada dua option. Dari segi kajian sains, bila kalau kita sebut kajian sains, dia akan keluarlah kedudukan geografi dekat cerung bukit dengan kejadian pahit. Itu orang kata asbab berlaku runtuhnya Highland Tower ni. Tetapi kalau kita ada pandangan di sisi lain, akan ada sebab-sebab yang tertentu. Bila Allah turunkan sesuatu kejadian ni, pasti akan ada sesuatu di sebalik kejadian. Kita cuba tengok balik kejadian yang berlaku dekat Mimaleng. Suatu ketika dulu memang glamour, memang cukup meriah. Tetapi mungkin disebab faktor tertentu, hamba tak mau sebut sangat lah dan akhirnya Mimaleng tu tutup lah sampai sekarang ni. Dan kita tengok pula resort Strawberry Resort Kija pun masih lagi terbiar sehingga waktu sekarang ni, dibina berdekatan dengan muara sungai dan bukit-bukit yang ada. Mimaleng dibina dekat kawasan yang berbukit. Resort di atas Gunung Raya Langkawi, di resort dekat Pangkor, Nadiain, semuanya kawasan yang berdekatan dengan bukit-bukit dan muara-muara sungai. Ada sebab-sebab yang tertentu sebab apa resort ni tertutup. Buat masa sekarang hamba masih lagi dok berani untuk merungkaikan
kejadian tersebut. Sebab rungkai juga kalau aku kena sama mapuh aku tak boleh nak bayar. Tetapi berkaitan dengan Highland Tower, hamba pasti ramai yang tahu apa yang hamba ceritakan tadi. Dan kejadian ini kita anggaplah sebagai satu teguran untuk kita, untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang dok bermora ni. Kita dok baik, tapi kita cuba elok buat yang perkara yang dok baik. Okey, jadi itu sajalah perkongsian kita pada malam ini. Sebab hamba tak mau larat sangat. Takut larat sangat lagi akan keluar fakta-fakta yang membuatkan orang kecang hamba. Takut orang tuduh kita ni macam-macam dok. Jadi cukup setakat itu saja apa yang hamba kongsikan. Yang selebihnya awak-awak fikirlah sendiri. Jadi sama-samalah kita doakan ataupun sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa yang beragama Islam. Al-Fatihah. Jadi kepada semua, terima kasih kerana sudi untuk tengok video ni. Walaupun video ni ringkas, tetapi ada yang hamba selitkan di dalam video ni. Jadi hamba tak boleh nak kata yang mana A, yang mana B. Jadi awak-awak dengar dan nilaikan sendiri. InsyaAllah awak-awak akan dapat jawapan tu. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk saksikan video eksplorasi seterusnya, di mana kali ini hamba singgah di negeri Pahang yang dikatakan ada sebuah tasik yang ada kaitan dengan 2 ekor naga. Jadi sama-sama kita nantikan video tersebut. Terima kasih kerana sudi menonton. Jadi awak-awak kita jangan lupa untuk support hamba, di mana hamba bersiarang langsung setiap hari di TikTok dan juga YouTube The Horror Story, macam logo yang ada dekat bawah ni. Tapi dekat TikTok Osasuke_Hikaru di mana setiap malam pukul 10 malam hamba akan kongsikan pengalaman-pengalaman seram dan kejadian-kejadian aneh dan juga mistik. Jadi kalau siapa-siapa yang nak support, hamba akan letak detail dekat bahagian bawah. Dan kepada semua, terima kasih kerana sentiasa support OH daripada dulu sampai sekarang. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum.